Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar cikgu sekalian? Cikgu doakan semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera dan baik-baik. Okey. InsyaAllah pada pertemuan kita pada kali ini kita akan membincangkan tajuk yang terakhir bagi bab 5 tingkatan 5, iaitu kita akan membincangkan tentang Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Seterusnya pelajar sekalian, di akhir sesi ini cikgu harapkan pelajar akan dapat 5 perkara, iaitu yang pertama, pelajar dapat menjelaskan tentang peranan Suruhanjaya RIT dalam rangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Yang kedua, pelajar akan dapat menjelaskan isu kerakyatan jus soli. Yang ketiga, pelajar dapat menghuraikan isi-isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Yang keempat, pelajar dapat menjelaskan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan pelajar dapat menjelaskan tentang peranan tokoh-tokoh kemerdekaan negara kita. Seterusnya pelajar sekalian, masih ingatkah pelajar sekalian tentang Suruhanjaya Bebas yang cikgu telah bincangkan semasa topik sebelum ini? Suruhanjaya tersebut dikenali sebagai Suruhanjaya RIT. Baik, kita tengok apakah peranan Suruhanjaya RIT. Okay? Suruhanjaya RIT ini berperanan untuk membincangkan, merangka dan menyusun Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Seterusnya pelajar sekalian, kita lihat siapakah ahli dalam Suruhanjaya RIT tersebut. Suruhanjaya RIT ini diketuai oleh Lord Reed, iaitu ketuanya diketuai oleh Lord Reed, dan Suruhanjaya ini juga dinamakan sepena tokoh ini, iaitu seorang hakim daripada British. Yang kedua, Sir Ivor Jennings daripada England. Yang ketiga, Sir William McCall, iaitu bekas Governor General Australia. Seterusnya, Tuan B. Malik, iaitu Hakim Mahkamah Tinggi India. Dan yang terakhir ialah Tuan Abdul Hamid daripada Pakistan. Ya, itu antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam ahli dalam Suruhanjaya RIT. Seterusnya, kita melihat apakah peranan yang akan dimainkan sepanjang proses merangka perlembagaan negara kita, di mana Suruhanjaya ini telah menerima 131 memorandum dari pelbagai pihak, dan memorandum ini diterima daripada raja-raja Melayu, orang perseorangan dan pertubuhan politik. Akan tetapi, carangan daripada Parti Perikatan diberikan keutamaan dalam Suruhanjaya ini untuk merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka. Seterusnya, kita melihat apakah isu, ini penting, isu yang dijadikan panduan Suruhanjaya RIT ini untuk menghubal perlembagaan negara kita. Antara isunya ialah untuk membentuk sebuah kerajaan persekutuan yang kuat. Yang kedua, memberikan kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu. Ketiga, isu tentang kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu. Yang keempat, isu tentang hak istimewa orang Melayu. Dan yang kelima, mewujudkan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu yang kuat dan merdeka. Seterusnya, kita lihat apakah cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya RIT ini. Antara cadangan yang dikemukakan ialah, yang pertama ialah Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh seorang raja, dan ketua negara bagi Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong, dan persekutuan ini mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, di mana ada wujudnya sebuah kerajaan pusat dan kerajaan negeri, dan Raja-Raja Melayu menjadi ketua di negeri masing-masing. Seterusnya, Pulau Pinang dan Melaka diketuai oleh Pulau Pinang dan Melaka diketuai oleh Yang di-Pertua,
Dan pilihan raya umum diadakan setiap 5 tahun untuk memilih ahli parlimen. Seterusnya, Parlimen Persekutuan Tanah Melayu mengandungi 2 dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Okey, yang seterusnya, hak istimewa orang Melayu dijamin dalam perlembagaan dan bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Seterusnya kita lihat hasil cadangan Suruhanjaya ini telah dipersetujui oleh Majlis Perundangan Persekutuan yang telah mengesahkan cadangan Suruhanjaya ini pada 17 Ogos 1957. Dan masih ingatkan pelajar tentang isu hangat yang berjaya diselesaikan oleh Suruhanjaya ini. Isu hangatnya yang paling penting sekali adalah tentang kerakyatan jus soli yang kita telah bincangkan sebelum ini semasa tajuk Malayan Union dan PTM 1948. Dan selepas beberapa rundingan diadakan, Raja-Raja Melayu menerima prinsip kerakyatan jus soli ini dengan syarat orang bukan Melayu mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Seterusnya kita lihat isi perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Antara isi penting yang pertama ialah pembentukan sebuah persekutuan, kerajaan persekutuan. Yang kedua, pemisahan kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri melalui senarai persekutuan, senarai persekutuan dan senarai negeri. Yang seterusnya, yang ketiga, institusi raja berperlembagaan pada peringkat negeri dan negara diwujudkan. Seterusnya ada 3 jenis kerakyatan. 3 jenis kerakyatan, iaitu yang pertama melalui kuat kuasa undang-undang, permohonan dan naturalisasi. Yang kelima, kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan. Yang keenam, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. Yang ketujuh, Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara. Yang ke-8, pentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen. Yang ke-9, pentadbiran negeri diketuai oleh Menteri Besar dan dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan Exco. Yang ke-10, agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi persekutuan. Dan yang ke-11, tanah simpanan Melayu dikekalkan. So ada 11 isi penting dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Baik pelajar sekalian, prinsip-prinsip Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ataupun Perlembagaan Kemerdekaan 1957 adalah satu penerusan pembinaan negara dan bangsa yang kukuh, sistematik dan berdaulat. Unsur Kesultanan Melayu digabungkan dengan sistem birokrasi barat untuk membentuk identiti negara dan bangsa Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Seterusnya, hasilnya kita juga tidak boleh lupa, tidak boleh melupakan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ini dalam pembinaan negara dan bangsa Malaysia. Baik, kita lihat sedikit, apakah kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ini dalam pembinaan membentuk negara dan bangsa Malaysia yang berdaulat. Antaranya ialah dengan adanya perjanjian ini, sebuah kerajaan demokrasi dengan berkonsepkan raja berperlembagaan telah dibentuk. Yang kedua, perpaduan kaum yang jitu dapat dibentuk dan ternyata memainkan peranan penting untuk mencapai kemerdekaan. Di sini adalah isu perpaduan. Seterusnya, perbezaan budaya dan fahaman politik kita boleh selesaikan melalui rundingan dan perbincangan. Ini membuktikan bahawa kita tidak memerlukan pertumpahan darah untuk mencapai sesuatu matlamat. Contohnya mencapai kemerdekaan.
Sebab itu kemerdekaan negara kita, Persekutuan Tanah Melayu, sangat unik. Ya. Seterusnya, perjanjian ini memberi peluang kepada penduduk tempatan untuk mentadbir sendiri sebuah negara yang berdaulat dan merdeka mengikut acuan kita sendiri, di mana kita telah bincangkan sebelum ini tentang bagaimana penduduk tempatan dilatih untuk mentadbir melalui sistem ahli. Seterusnya, setiap kaum berusaha untuk melahirkan identiti masyarakat yang merdeka, perbezaan agama, bahasa, warna kulit dan bangsa diketepikan demi untuk perpaduan dan mengekalkan negara dan bangsa Malaysia yang berdaulat. Okey, simbol persetujuan British untuk memberikan kemerdekaan ialah melalui pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Dan akhir sekali kita melihat tokoh-tokoh yang terlibat dalam menuntut kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Tokoh kita yang pertama yang kita akan bincangkan dalam sesi ini adalah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Siapakah Tunku? Tunku ialah Presiden UMNO, Ketua Parti Perikatan, Perdana Menteri kita yang pertama, dan Tunku bijak mengendalikan Pakatan Buni sehingga kita dapat menuntut kemerdekaan ini. Yang kedua, tokoh yang kedua ialah Tun Abdul Razak, di mana Tun Abdul Razak juga antara tokoh yang terlibat dalam menuntut kemerdekaan. Tun Abdul Razak juga ialah timbalan Presiden UMNO, timbalan Perdana Menteri kita yang kedua, perunding tuntutan kemerdekaan dan pengerusi kepada penyata razak. Tokoh yang ketiga yang terlibat dalam proses menuntut kemerdekaan ialah Tun H.S. Lee, iaitu tokoh MCA. Dan beliau bersama-sama dengan UMNO mencetuskan idea untuk membentuk Parti Perikatan. Dan tokoh yang terakhir kita yang terlibat dalam proses menuntut kemerdekaan ialah Tun B.T. Sembatan. Siapakah Tun B.T. Sembatan? Beliau ialah Presiden MIC dan beliau menyokong kuat kerjasama perpaduan kaum ini. Baik, kita dah habis tentang perbincangan kita. Seterusnya kita lihat, kita masuk sesi yang berikutnya, iaitu tentang kemahiran berfikir aras tinggi, soalan-soalan yang boleh ditanya. Antaranya ialah, berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah keistimewaan negara kita dalam mencapai kemerdekaan? Yang ini kita dah bincangkan sebentar tadi ya. Tadi kita dah bincangkan, di mana contohnya kita boleh lihat di sini. Ini contoh juga bagi, ini fakta dia. Keistimewaan negara kita untuk capai kemerdekaan ialah tanpa pertumpahan darah. Huraiannya ialah dengan tidak berlaku peperangan dan kita tak mengangkat senjata. Fakta yang kedua, kita mengadakan perjanjian dengan pihak British, di mana perjanjian itu disertai dibuat antara Raja-Raja Melayu dan wakil-wakil pemimpin tempatan. Yang ketiga, kita menggunakan pendekatan politik yang matang dengan mengadakan rundingan melalui kerjasama yang dilakukan oleh pelbagai kaum, melalui tol ansur yang seperti mana kita bincangkan sebelum ni. Kita ada Pakatan Buni, kita ada sistem ahli. Seterusnya kita menghantar rombongan kemerdekaan, iaitu yang dikenali sebagai rundingan London Seterusnya mengadakan Pakatan Buni untuk mengekalkan keharmonian antara kaum. Baik. Seterusnya, apakah langkah-langkah pada pandangan anda, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemimpin negara hingga berjaya memperoleh kemerdekaan 31 Ogos 1957? Ini kita dah bincangkan. Pelajar boleh memberikan jawapan, kita boleh ambil daripada peringkat awal. Langkah-langkah yang diambil, contohnya kita membentuk sistem ahli, membentuk Pakatan Buni, membuat rundingan kemerdekaan, mengadakan perbincangan, mengemukakan memorandum dalam Suruhanjaya Reid dan sebagainya. So nanti pelajar ini kena melihat proses daripada awal, bagaimana proses kemerdekaan kita dicapai. Seterusnya, berikan cadangan bagaimanakah rakyat Malaysia boleh memainkan peranan untuk membina perpaduan kaum yang menjadi asas pembentukan negara dan bangsa yang merdeka. So pelajar sekalian, apa pandangan pelajar sekalian? Apakah pendapat pelajar sekalian? Macam mana kita nak membina perpaduan kaum? Sebab perpaduan kaum menjadi asas yang sangat penting dalam membentuk negara
dan bangsa sesebuah tamadun ataupun sebuah negara. Okey. Antara yang kita boleh kemukakan nanti ialah pertama, tidak membangkitkan isu-isu yang sensitif seperti agama, bahasa. Okey. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan ideologi berdasarkan prinsip rukun negara, menyokong dasar-dasar pembangunan yang dibuat, yang dirangka oleh kerajaan, menyokong dasar-dasar kerajaan, menyanjung keluhuran perlembagaan, kita patuh kepada undang-undang, yang tidak membawa kepada persisahan dan pergaduhan, mengamalkan nilai-nilai murni, ya. So itu antara peranan rakyat Malaysia dalam membentuk membina perpaduan kaum. Rumusannya, secara rumusannya, kita pada perbincangan ini kita telah membincangkan tentang Suruhanjaya Reid, kita telah membincangkan tentang yang pertama tentang Suruhanjaya Reid, isu kerakyatan Jusoli, isi-isi dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Yang keempat, kita telah membincangkan tentang kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Dan yang kelima, kita telah membincangkan peranan tokoh-tokoh kemerdekaan negara kita. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Cikgu doakan semua pelajar dalam keadaan ceria dan manfaatkanlah perbincangan kita. So jangan lupa layari YouTube channel cikgu iaitu Easy Sejarah. Jangan lupa like, share dan subscribe. Itu saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi insya-Allah.